Belum pun? Okay. Someone is recording. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Malam ni kita sekali lagi dapat sama dalam kelas kita pada siri yang ke-20. Siri yang ke-20 maksudnya kalau ikut sebulan sekali dah setahun lebih dah ni. Oh, betul. Dah setahun lebih dah. Okey, jadi kita pada muka surat yang ke-25, perenggan yang kedua tak salah kemudian jika kembali keluar darah itu demikian lagi demikianlah demikianlah. Jadi tanpa kita buang masa ni, saya terus serahkan kepada Ustaz untuk meneruskan pengajian kita. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهدي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه حق قدره ومقداره العظيم اللهم نبر بالكتاب بصاري وأتلق به لساني اشرح لي صدري واستعن بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بك سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد kita sambung pengajian kitab Sabilal Muhtadin bab haid pada muka surat 25. Buka demikianlah hingga. Demikianlah hingga. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, kata pengarang, demikianlah hingga lalu 15 hari. Maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika ada ia sudah beradat. Boleh dobek sikit, masuk adat ni kali kedua ke atas. Bukan masuk adat ni 2, 3, 4, 10 tahun ke adat. Bukan. Masuk adat ni adalah 2 kali. Bukan first time. Boleh juga gitu. Lagi cantik itulah. Adat ni maksudnya bukan pertama kali. Bukan first time. Habis kalau bukan first time, time ke berapa? Second time, third time, bertime-time lah. Janji bukan first time. Itu maksud adat. Jadi jangan kita tertukar maksud adat bahasa Melayu, maksud adat Melayu dengan maksud adat syarak dalam bab haid ni. Adat dalam bab haid bukan pertama kali. Bukan pertama kali. Itu maksud adat dalam bab haid. Jadi kalau dikata di sini, maka dikembalikan perempuan itu kepada adat haidnya, kepada adatnya. Nanti kita akan bincang bab tu. Jika ada ia sudah beradat haid, kalau dia sudah beradat, dia dah selalu dah datang darah, atau dihukumkan haidnya sehari semalam. Atau dihukumkan haidnya sehari semalam, bermaksud yang sehari semalam tu kalau dia first time. Jadi ada dua lah. Jika dia bukan first time, haidnya ikut adat. Kalau dia first time, pertama kali datang darah, maksud mula-mula balik tu, maka haidnya sehari semalam. Ni kalau nak faham ni kena faham yang lepas lah. Saya terpaksa ulang balik. Minggu lepas punya perbicaraan. Dan demikian lagi atas kali tu. Dan demikian lagi dengan semata-mata putus darah haid. Putus tu berhenti. Dan alamatnya jika dimasukkan kapas ke dalam farasnya, maka dikeluarkan akan dia niscaya adalah ia putih dengan bersihnya. Wajiblah atasnya mandi kerana mengerjakan ibadah sembahyang, puasa dan sebagainya. Dia tengah cerita, keluar darah, maka tak boleh sembahyang. Kemudian darah berhenti. Bila darah berhenti, kena mandi dan sembahyang. Itu wajib atasnya mandi kerana mengerjakan ibadah.
tengah cerita pasal tu. Kemudian jika kembali keluar darah itu sebelum genap 15 hari. Lepas tu keluar balik. Jadi keluar darah, tak semayang, berhenti darah, semayang, mandi semayang, puasa, dan semua boleh buat lah. Semua perkara yang dibolehkan buat semua boleh lah. Sebab dah berhenti kan. Kemudian entah macam mana keluar balik. Ini cerita dalam 15 hari ni. Keluar balik. Bila keluar balik, kemudian jika kembali keluar balik, darah itu sebelum genap 15 hari, masih lagi dalam lingkungan 15 hari, wajib pula atasnya meninggalkan semayang. Tak boleh semayang balik. Tadi dah boleh semayang dah. Sekarang tak boleh semayang balik. Dan puasa dan barang sebagainya. Semualah kena tinggalkan. Tak boleh masuk masjid, tak boleh baca Quran semua. Dan jika putus pula, berhenti balik. On off ni. Jika putus, berhenti balik darah itu, wajib pula mengerjakan ibadah tersebut. Wajib mandi, wajib semayang, wajib puasa balik. Lepas tu barulah demikianlah. Jadi kena tulislah. Kena tulis. Sekarang kita dah banyak tulis. Okey. Boleh tengok whiteboard yang sini. Allah. Ini siapa yang nak tahu boleh tengok ini perbicaraan hari Jumaat baru ni. Siapa yang kat sini sebagai apa dia panggil? Sebagai semangat sebelum saya nak delete ni. Yang ini pengajian ni dah masuk advance. Agak advance untuk pengiraan yang ada whiteboard ni. Ini bukan pelajaran hari ni, saya nak tunjuk je. Dah saya terlupa nak padam yang hari Jumaat baru ni. Jadi kalaulah pengajian berterusan, jangan ponteng sebagainya, sentiasa follow, tak tahu tanya, tak faham tanya, nanti dia akan faham ni kaedah ni. Cuba tengok ni. Kalau boleh faham kaedah ni, masya-Allah. Seronoknya, rasa nikmat boleh faham. Ini antara beberapa kaedah advance. Kaedah advance ni. Ada 7 kaedah advance. Kita akan masuk ni. Tak lama lagi. Mungkin dalam beberapa bulan lagi. Boleh masuk ni. Sebab tiap minggu kan. Seronok lah. Bagi orang yang dah faham waktu tu, lepas habis pengajian tu pada hari Jumaat tu, pakat-pakat mesej dia kata, terima kasih Ustaz, faham dah. Seronok. Nikmat sangat. Nak tahu ni. Tapi nak tahu yang ini semua, yang duk nampak ni kat whiteboard ni, kena basic, kena kuat. Basic tak kuat, basic pun goyang. Inilah kita dah belajar basic ni. Basic pun goyang, yang ini dia tak ada harapan lah. Tutup lah. Cancel lah. Maksudnya tak datang kelas terus ni. Kalau basic tak kuat. Jadi basic, kita tengah kuatkan basic ni. Baik, saya padam. Yes. Okay. Please. Okay. Mari kita tengok. Saya tulis nombor dulu Cukup kot. Setakat ni dulu sementara. Okey. Mari kita tengok. Ini perbicaraan minggu lepas. Dia nak bagi tahu darah on off. Darah ada tak ada, ada tak ada, ada tak ada. Jadi untuk kita ingat balik, kita ambil lah kata 3 hari ada darah. Kemudian 2 hari tak ada darah. 2 hari hijau tu tak ada darah. 3 hari lah juga tak ada darah. Kemudian ada balik 4 hari ke. Kemudian tak ada balik 2 hari. Dia bagi contoh berapa kali dia bagi contoh tu. Ada, tak ada, tak ada. Dia bagi contoh tu je. Lepas tu ada. Tak apa, kita tengok dulu. Jadi katakanlah hari pertama 2 dan 3 keluar darah, maka darah ni kita anggap dia haid. Jadi kemudian darah berhenti pada hari yang keempat.
4, 5, 6 tak ada darah, suci. Ketika suci ni, kena mandi, bila sebut mandi, mandi hadas lah. Mandi, solat, puasa kalau bulan Ramadan. Kemudian kalau nak baca Quran boleh lah. Nak baca Quran. Kalau nak baca, masuk masjid boleh lah. Jimat pun boleh lah. Okay, settle. Kemudian entah macam mana darah datang balik 3 hari pula, 4 hari pula datang balik darah. Maka di sini, kat sini bila haid, haram lah mandi. Haram solat, haram puasa, semua haram lah ni. Tak boleh baca Quran, tak boleh masuk masjid, tak boleh jimat. Tak boleh lah ketika haid ni. Kan? Jadi, ketika suci, kenalah mandi solat apa semua. Ketika ni, kita anggap dia haid balik lah sebab dia keluar balik. Dalam lingkungan 15 hari. Masih lagi dalam lingkungan 15 hari. Belum lebih lagi. Belum sebanyak-banyak haid lagi. Jadi, haram balik lah. Haram balik. Tak boleh balik. Lepas tu pula, darah keluar balik. Suci lah balik. Darah berhenti balik. Suci lah balik. Kita anggap suci lah. Kalau dia bagi contoh kat sini, mula-mula ada. Lepas tu darah tu berhenti. Lepas tu darah keluar balik. Lepas tu berhenti. Demikianlah. Kita tambah lagi. Tambah. Keluar pula. 2 hari lagi. 2 hari. Kalau ambil maksimum lah. 3 hari lagi keluar. Lepas tu berhenti. Maksudnya belum lagi keluar hari ke-15. Masih lagi dalam border 15 hari. Ataupun kalau dari segi jam, masih lagi keseluruhan daripada hari pertama ni, sehingga hari ke sini ni, belum lebih 360 jam. Belum. Kalau lebih 360 jam, maknanya dah lebih 15 hari. 360 jam tu 15 hari lah. Kita akan ambil lah berhenti kat 15 sini. Maksimum. Maka, ni berhenti suci. Maka ni adalah haid juga sebab ada darah. Bila haid samalah, tak boleh lah tadi. Tak boleh mandi, tak boleh mandi wajib. Memanglah haid, tak boleh puasa, tak boleh. Dia nak beritahu, maka haidnya ada. Demikianlah hingga berlalu 15 hari. Hinggalah 15 hari. Okey. Pada ketika itu, okey, macam mana kalau tak tengok ke bawah. Demikianlah jika ada ia baru haid 15 hari, bahawasanya tiap-tiap darah selang-selang tiada, maka bulan kedua. Okey, dia tak bagi tahu. Kalau tak bagi, saya bagi tahu. Jadi, katalah berhenti terus dekat sini, dekat hari ke-15 ni berhenti terus darah. Darah tak keluar terus dah hari yang ke-15, maksud berhenti lah. Last berhenti lah. 16 tu memang tak ada darah. Masih lagi tak bersambung 15 dan 16. Tidak, dia berhenti dekat 15. Dia berhenti dekat 15. Bukan berhenti dekat hari ke-16. Berhenti dekat hari 15. Maka haidnya adalah semua 15 hari. Haidnya 15 hari. Rasanya ada tulis tapi baca macam tak ada tulis pula. Okey? Ya, tak apa. Okey, jadi haidnya 15 hari. Ini juga haid dia panggil dihukum haid. Kalau nak kata haid, tak ada darah. Jadi dia panggil dihukum haid. Samanya lah, haid pun boleh jugalah. Ni pun sama, haid juga. Yang tak ada darah tu. Sebab dia duduk di antara 2 darah haid. Kedudukan dia duduk di antara, ni darah haid, ni darah haid. Dia duduk tengah-tengah, suci tu. Nakak tu, tak ada darah tu. Kering tu, suci tu. Gunalah istilah apa. Dia duduk kat tengah-tengah. Maka dia terkepit. Bila ni, yang tak ada dah, terkepit. Maka dia dihukum haid juga. Macam tu juga yang ini. Selagi dalam 15 hari. Okey. Katalah dia berhenti dalam 15 hari, tak masuk hari ke-16 dah berhenti, maka haidnya semua sekali. Semua sekali haidnya. Kalau dalam kes ni 15 hari lah. Maknanya dia mandi hadas berapa kali? Sekali mandi hadas, hari ke-4. 2 kali mandi hadas. 3 kali mandi hadas. Kenapa pula kena mandi hari ke-16? Kan dia dah berhenti hari ke-15. Dia kena mandi lah. Maknanya mandi hadas. Mandi hadas 3 kali. Kerana ketika dia mandi ni, ketika dia mandi hari ke-4, dia mana tahu nak datang balik. Maka dia mandi hari ke-4 dan sembahyang. Tiba-tiba datang balik. Ni, datang hari ke-7 kan, datang balik. Bila datang balik darah, maka tak boleh buat balik. Bila dia tak boleh sembahyang balik. Bila datang balik hari ke-7 ni darah, maknanya hari ke-4, hari ke-5, ke-6 yang suci ni semua tak sah. Dia mandi tak sah, dia sembahyang tak sah, semua tak sah. Tapi tak berdosa lah. Sebab dia mana tahu. Kemudian berhenti balik. Maka haidnya waktu itu 9 hari. 9 hari waktu tu. 10 hari waktu tu. Sebab dah berhenti. Waktu tu lah tak tahu lagi.
apa akan jadi akan datang. Maka dia wajib mandi lagi kat sini. Sebab mandi dia ni semua tak sah. Mandi waktu ketika hari keempat semua tak sah. Dia mandi hari ke-11, mandi balik, semayang apa semua balik. Tiba-tiba datang balik. Allah. Maknanya mandi je tak sah. Mandi hari ke-11 tak sah. Semayang semua tak sah. Datang balik. Kemudian hari ke-15. Sebelum masuk hari ke-16 berhenti darah. Maka dia kena mandi dah. Pada hari lepas berhenti tu, kita ambil hari ke-16. Maka waktu tu, ada mandi hadas tu, habislah dah 15 hari. Okey. Dia nak bagi tahu kat sini, demikianlah hingga lalu 15 hari. Demikianlah hingga lalu 15 hari. Maksudnya macam tu lah sampai 15. On off, on off. Kalau nak buat masalah lebih complicated lagi, macam tu lah. Jika on off lagi teruk. Lagi teruk apa? Ada darah, ada. Tak ada darah, ada darah, tak ada. Ada, tak ada, tak ada. Ada, tak ada, tak ada, tak ada. Tak ada habis sini. Tak ada. Habis cerita. 14 hari. Berapa kali ni? Ini ada darah. Ni tak ada, kena mandi. Macam tadi ya. Yang ni kena mandi. Ini suci, ini jap. Ini ada darah, ni tak ada darah. Tak ada darah, kena mandi. Ini kena mandi. Ini ada darah balik. Ni tak ada darah ni. Yang ini kena mandi lagi sekali. Ini ada darah, tak boleh buat. Macam tu lah berulang-ulang kali. Walaupun banyak kali. Nak lagi complicated. Macam tu lah juga. Contohnya. Hari ni ada, esok tak ada. 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 Macam tu. Nampak? Tak apa. Ni tak ada. Ni tak ada. Ni tak ada. Contohnya macam ni. Maka ni ini ada, tak boleh semayang. Mandi. Tak boleh semayang balik. Mandi. Bila sebut mandi tu, mandi, semayang, puasa semualah. Panjang lah sebut kan. Tak boleh balik. Mandi lagi. Ini 2 hari lah. Kita ambil 2 hari lah. Okay, 2 hari ada darah. Tak boleh buat apa-apa lah. Tak boleh mandi, tak boleh semayang, tak boleh apa. Mandi lagi. Tak boleh semayang balik. Mandi balik. Tak boleh semayang balik. Mandi balik. Berapa banyak kali mandilah. Tu dia kata. Demikian lagi hingga lalu 15 hari, maka pada stop gitu. Macam tu lah sampai 15 hari. Kalau kata nak complicated lagi, boleh. Macam contohnya, dalam bentuk jam-jam. Pun macam tu juga dalam bentuk jam. Ada. Darah ada. Lepas tu darah tak ada. Lepas tu darah ada. Yang ada ni cuma, yang ada ni pula 10 jam. 10 jam je yang ada darah. Lepas tu balance dia, 10 jam lagi tak ada darah. Tak ada darah. Kemudian 4 jam ada darah. Ada darah balik. Yang hari ketiga ni. Begitulah juga. Ini ada darah, ni ada darah, ni tak ada darah. Yang ambil yang ni. Yang ambil hari ketiga dia. Lepas tu hari keempat, yang ni ada darah. 10 jam ada darah, 10 jam tak ada darah, 10 jam ada darah balik. Lepas tu hari keempat, tak ada darah. Langsung turun tak ada. Hari kelima ada balik. Ada pula, berapa jam. Walaupun jam. Jadi waktu ada darah ni, dia haram semayang. Waktu tak ada darah, dia wajib mandi dan semayang. Yang ini, jam yang ke-4 jam ni, nak cukupkan hari ketiga kan 24 jam. Begitulah. Walaupun jam sekalipun. Ini saya kira hari. Senanglah. Ini ada. Hari pertama, ni hari pertama ada, hari kedua ada, hari ketiga tak ada. Senanglah nampak. Dalam bentuk jam juga begitu. Maksudnya 10 jam ada, 10 jam tak ada. 10 jam ada tu tak boleh semayang, 10 jam yang tak ada tu wajib mandi dan semayang. Kalau dalam kes ni lah. Dan seterusnya. Jadi lagi banyak mandi? Ya, lagi banyak mandi. Ada orang tanya, Allah, teruklah Ustaz kena mandi. Saya tanya balik, selama ni tak mandi tak hari? Mandi kan sehari 2 kali. Kalau mandi sehari 2 kali, sama ajalah, mandi ajalah macam biasa mandi. Bezanya niat. Biasa tak mandi tak ada niat. Kali ni mandi ada niat. Sama je. Bukannya mandi biasa dengan mandi wajib tu beza sangat. Tak beza sangat pun lah. Sikit sangat. Kalau mandi biasa tu, biasa berapa? 10 minit. Mandi wajib tak sampai 10 minit pun settle. Jadi sebenarnya bunyi banyaknya mandi. Apa dia? Ya? Mandi wajib tu lama kot. Taklah. Alah, mandi wajib setengah jam. Maknanya kalau mandi wajib setengah jam, kalau kurang setengah jam dia rasa tak puas hati ke apa, dia kena mengaji balik, masuk kelas saya bab mandi wajib. Ada something wrong tu. Kalau kata memang saja je mandi setengah jam mandi wajib. Tapi kalau mandi sebenarnya 10 minit pun dah cukup. Saja je air banyak, boleh mandi lama. Macam tu tak apa, settle. Ini tak, kena mandi setengah jam baru betul-betul yakin. Kalau mandi 10 minit rasa macam tak sah mandi, kena masuk kelas saya balik. Kelas apa? Kelas mandi wajib. Sebab ada something wrong, dia tak faham tu. Kenapa nak mandi sampai setengah jam?
untuk sah. Tidak. Mandi untuk sah silap-silap makan masa 3 minit aja. Kita dah bincang baru ni. Bab yang kata orang daimul hadas lah, bab orang yang istihadah yang sebelum ni. Dia kira waktu bersuci cuma 5 minit aja. Termasuk wuduk. Mandi wajib dan wuduk 5 minit. Sebenarnya kalau kata dia biasa mandi setengah jam mandi wajib. Kerana apa? Saja je, tak apa. Tapi dia kata kalau mandi 10 minit tak sah. Oh, something wrong. Mak ni tak pernah mengaji mandi wajib. Jadi mandi ajalah sebab sehari mandi 2 kali. Tiba-tiba jadi macam yang kata 10 jam macam ni. Ni 10 jam ni. 10 jam ada, 10 jam tak ada. Mandi sama je. Tak ada beza pun. Beza je niat. Okay. Apa lagi? Okay. Jadi, okay, kita boleh tutup kejap. Sekejap lagi kita on balik. Okay. Jadi, sambung lagi. Demikianlah hingga lalu 15 hari. Okay, macam mana kalau lebih? Kalau lebih 15 hari, pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika ada ia sudah beradat haid atau dihukumkan haidnya sehari semalam. Yang tadi tu kalau tak lebih dia berhenti, ada on off, ada tak ada. Lepas tu berhenti dalam 15 hari lagi. Tak lebih hari ke-16. Macam mana kalau lebih? Macam mana kalau ada tak ada. Lepas tu tengok hari ke-16 ada juga. Dan hari ke-15 bersambung dengan hari ke-16. Maknanya perempuan ni telah istihadah. Jadi dia bagi tahu awal. Ini tak masuk lagi, tapi dia bagi tahu awal, iaitu haidnya ikut adat. Ini kita yang ini ada sikit problem. Problem dia dekat perenggan tu salah ya. Kalau tengok yang Jawi, dia tak ada perenggan macam ni. Perenggan ni. Dia jika ada ia baru haid. Jika ada ia baru haid ni duduk kat atas. Macam mana nak cakap? Macam ni. Demikianlah hingga lalu 15 hari, maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya. Jika ada ia sudah beradat haid atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika ada ia baru haid. Titik kat situ. Yang ini jika tu duduk kat bawah. Silat tu. Bukan jika duduk bawah. Jika tu bersambung dengan semalam tu. Boleh faham tak saya nak cakap apa? Jadi, jika ada ia sudah beradat haid atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika ada ia baru haid titik. Perenggan seterusnya dan jika tiada melalui darah dan seterusnya. Jadi kat situ silap. Tapi dalam kitab Jawi, kitab asal, dia tak ada perenggan, dia straight aja. Ya, jadi jika ada ia baru haid tu letak sebelah semalam tu. Sebelah haidnya sehari semalam jika ada ia baru haid titik dan di turut besarlah mula perenggan baru balik. Dan jika jadi ini dia akan bincang akan datang, saya sebut dulu sekali untuk kita dengar dulu. Jika on off ada tak ada tadi macam tadi on off sehingga darah lebih 15 hari. Dengan maksud 15 dan 16. Ini kena tulis ke? Kena tulis kot. Susah juga ni. Tak apalah, tulis dulu. Okay. Dia on off ni kita ambil pelajar lama saya, dia masuk sajalah, dia tengok Facebook kan, dia masuk yang kelas yang baru-baru ni lah, tapi di Facebook lah. Dia masuk balik, dia semua cemburu. Dia kata 6 tahun 7 tahun lepas ustaz ajar semua main tangan gitu, tak ada main tulis-tulis macam ni. Dia kata sekarang ni ustaz tulis, diorang pun tak faham juga. Kami dulu main macam tu je. Tu pelajar lama tu. Lama ni. Cerita tahun bila tak ingat. Lama sangat. 6 tahun 7 tahun lepas. Tak ada pun main whiteboard, tulis-tulis ni tak ada. Main cakap je. Dan mereka boleh faham. Tapi sekarang ni kadang tulis pun Allah payahnya korang nak faham. Susahnya diorang rasa. Okay. Okay, macam mana kalau terlebih? Macam mana kalau terlebih? Kita ambil contoh mudah lah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ada darah. Tak ada darah. Tak ada 9, 10. Ada balik. Tak ada. Ada balik. Yang ini point kita nak ambil ni.
15 dengan 16 bersambung. Maknanya lebih lah. Dah lebih. Bila lebih tu? Maka jika demikianlah hingga lalu 15 hari, maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu pada adatnya. Jika lebih. Tu maksudnya. Jika lebih. Jika lebih 15 hari, darah keluar lebih 15 hari, kita ambil sampai 17 hari. Jadi 15 dan 16 ini bersambung. Kalau kita nak besarkan, detailkan jam yang ke-360 dan 361 bersambung. Jam 360 ni duduk dekat hari ke-15. Jam 361 ni duduk dekat hari ke-16. Jadi bersambung lah hari ke-15 dengan hari ke-16. Maka haidnya dikembalikan perempuan kepada adatnya. Maknanya haidnya ikut adat. Dia akan bincang balik, tapi saya bagi tahu dulu sebab dia dah sebut. Kalau katalah kita gantung kejap. Ni kejap lagi jawab balik sekejap saya nak bagi yang mudah dulu. Nak bagi ingat balik, ni cerita lama. Takut terlupa pula. Okey. Macam mana kalau darah datang? Yang tadi tu sabar kejap. Ni yang mudah je. Macam mana darah datang? Semua berhenti. Yang ni dulu. Sebelum nak main on off yang ni dulu. Darah datang 17 hari, warna merah semua berterusan. Warna sama. Ambil dah main color-color lagi. Jadi macam mana? Haidnya berapa hari? Darah berterusan keluar. Bersambung 15 dengan 16 bersambung. Sambung. 15 16. Maka haidnya, ambil ini dulu Siapa yang tak tahu dobit. Maka haidnya kembali kepada dua kaedah. Yang pertama sama ada namanya tamyiz ataupun adat. Ni kaedah dia. Tapi kena guna ikut turutan. Kena guna bila hari yang ke-16 ni dah bersambung ni, Allah dah lebih 15 hari. Maka kaedah yang pertama hendak dah guna tamyiz dulu. Yang kedua baru guna adat. Jika tak boleh tamyiz. Jika tak boleh tamyiz bawa adat. Ni saya sebut yang ringkas dulu. Apa dia tamyiz? Tamyiz ni ada yang kuat, ada yang lemah. Yang ada disebut kat bawah nanti. Kenapa buka ni? Ada apa-apa nak tanya? Cuma saya nak tambah. Mungkin boleh share kot dengan kawan-kawan kita yang lain, dengan sahabat. Yang mana sebenarnya untuk menentukan haid tu tadi ada 3 kaedah. Nanti mungkin kawan-kawan kita blur. Sebenarnya nak menentukan haid tu ada tiga cara. Satu melalui masa, yang kedua tamyiz, dan yang ketiga adat. Jadi orang boleh bayang, kan nak menentukan haid, yang pertama hari. So kalau bawah 15, okay settle. So kalau lebih pada 15, yang tu baru guna tamyiz dengan adat. Nak kena macam fair lah. Boleh. Okey. Saya tak terangkan yang tadi tu sebab kita dah masuk istiadah. Tak apa, betul juga. Kadang-kadang kena ulang sampai 18 kali sebab tu. Okey. Cara untuk menentukan haid, saya padam balik ni. Cara untuk menentukan haid ada 3. Bukan 2. Mula pada awal baliklah. Ada 3. Yang pertama, dia panggil tempoh. Yang pertama. Cara nak menentukan haid, tempoh dia panggil. Tempoh tu apa? Tempoh tu yang kita mengaji tu lah. Minimum 24 jam, maksimum 15 hari. Setakat tu lah dulu. Minimum 24 jam, maksimum 15 hari. Okay. Jadi, dalam tempoh ni, jika darah datang dalam tempoh 15 hari, jika darah datang, contoh darah datang, 5 hari berhenti. Haidnya 5 hari, dia panggil tempoh. Jangan lebih 15 hari. Darah datang 10 hari berhenti. 10 hari ya haidnya. Sebab tak lebih ni. Darah datang 14 hari, lepas tu berhenti. Masih lagi 14 hari lah haid. Nak bincang apa lagi? Nak tengok apa lagi? Dah 14 hari. Berhenti. Sebanyak-banyak haid 15 hari. Tak lebih maksimum. Maka semualah haid. Dia panggil kaedah tempoh. 2 hari berhenti. 2 hari lah haid. Sebab apa? Sebab tak lebih 15 hari. 7 hari berhenti. 7 hari lah haid. Sebab apa? Sebab tak lebih 15 hari. 12 hari berhenti. 12 hari lah haid. Sebab apa? Tak lebih 15 hari. Itu dekat pertama. Jadi dapat kita tentukan haid mengikut berapa hari yang dia keluar jika
Jika tak lebih 15 hari. Jika tak lebih 15 hari, berapa yang keluar semua haid. Dan dalam 15 hari tu saya dah sebut sebelum ni, dia tak dipersoalkan ada color merah ke, color hitam ke, color kuning ke, tak kira. Janji keluar darah je dalam 15 hari tu semua adalah haid. Jika dia berhenti dalam 15 hari tu. Jadi tak tengok warna, tak tengok semua, tak tengok. Sama juga sama juga yang ini saya baca yang kat bawah ni, apabila darah yang keluar tu berputus-putus. Ini saya cakap dululah baru baca. Berputus-putus. Macam mana? Hari pertama ada darah. Hari pertama ada, hari kedua tak ada. Hari ketiga ada macam mana buat? Okey, jap. Macam inilah senang. Yang ni masih lagi satu sebab saya tak nak ulang. Dah Ustaz Ridwan suruh ulang. Okey. Jadi ada 3 hari ada. 2 hari tak ada darah. 3 hari ada balik berhenti. Samalah. Berhenti. Maka haidnya 8 hari. Sebab tak lebih 15 hari. Habis ni tak ada. Ya tak kisah. Dia ada on off ke? Ni on. Ni off. On off ke? Ataupun direct ke? Direct macam mana? 1, 2, 3, 4, 5 direct ada darah 8 hari. Maka haid 8 hari lah. Nak cerita apa lagi sebab tak lebih 15 hari. Ataupun dia on off. 1, 2, 3 ada darah. 4 dengan 5 tak ada darah. 6, 7, 8 ada darah balik. Lepas tu berhenti. Berhenti tu tak lebih 15 hari. Haid 8 hari. Jadi dalam lingkungan 15 hari mudah je. Tak susah. Dalam lingkungan 15 hari. Datang 3 hari ada. 3 hari ada darah. Lepas tu hari keempat, hari 5 tak ada darah. Hari 6, 7, 8 nak keluar balik. Hari ke-8 lepas tu berhenti. Hari ke-9 dah tak ada darah. Senang je 8 hari. Dia mudah je. Dia tak payah kira apa-apa. Ataupun datang hari pertama 2, 3 darah sampai hari ke-8, hari ke-9 berhenti. 9 hari. Nah, dia mudah je. Okey, tu satu kaedah pertama satu. Saya padam balik. Ni ulangan je ni. Tu kaedah yang pertama. Kaedah yang kedua, yang sebut tadilah, kaedah kedua boleh guna dengan kaedah tamyiz. Nama tu tamyiz, nama kaedah tu. Tamyiz ni adalah maksud Melayu dia beza. Beza. Beza apa? Beza. Maksud tamyiz ni beza. Sebab tu kita panggil kanak-kanak telah mumayyiz. Maksud dia tahu beza kotor ke, kotor, bersih, busuk. Tu dah mumayyiz. Budak masa umur 6 tahun, 5 tahun kan ada yang dah mumayyiz kan. Bila mumayyiz sah sembahyang. Jadi mumayyiz tu lah tamyiz tu. Tamyiz. Iaitu beza. Beza apa? Beza sifat darah. Untuk permulaan ni kita ambil color dulu. Sebenarnya sifat darah ada banyak lagi. Kita ambil color je dulu untuk faham. Jadi beza sifat darah maksudnya ada 2 color lah boleh beza. Kalaulah hari pertama sampai hari yang ke-17 merah, namanya tak boleh beza. Namanya tak boleh beza. Sebab merah. Tapi kalau 6 hari hitam, 7 sampai hari ke-16 merah, kan boleh beza tu. Jadi kalau satu color tak boleh beza. Itu tamyiz. Jadi bila nak guna tamyiz? Bila lebih 15 hari. Ni kaedah penting. Lebih 15 hari. Lebih 15 hari baru boleh guna tamyiz. Dalam tempoh 15 hari tak boleh guna tamyiz. Tamyiz tu apa? Yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Tu tamyiz. Yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Itu maksud tamyiz. Jadi kalau katakanlah dalam 15 hari, contohnya 13 hari, yang ini hitam, 6 hari hitam, 7 merah, 8 merah, 9 merah, 10 merah, 11 merah, 12 merah, 13 merah. Hitam 6 hari, merah 13 hari. Kan boleh tamyiz. Boleh beza. Oleh kerana dia masih lagi dalam 15, tak boleh, tak kira. Kenapa? Kaedah pertama pakai. Selagi tak lebih 15 hari, kena guna kaedah tempoh. Iaitu berapa yang keluar, itu adalah haid. Tak kisah pekat tak pekat, tak dipakai. Kalau lebih 15 hari, hari ke-15, masuk hari ke-16. Ataupun saya tulis tadi, jam yang ke-360, bersambung dengan jam yang ke-361. Waktu tu tak boleh pakai tempoh dah. Tak boleh guna tempoh dah. Sebab dah lebih nak guna tempoh je ni. Maksimum 15. Tiba-tiba darah keluar lebih 15.
15 hari setengah ke, janji lebih 15. 16 ke, 17 hari, 18 hari ke, maka tak boleh pakai dah. Biasa orang pakai kaedah apa ni? Yang ni. Biasa dia pakai 15 hari pertama haid, hari ke-16 adalah istiadah. Salah tu. Tak boleh pakai sepatutnya. Kaedah tempoh dah tak boleh pakai dah. Habis tu macam mana? Dia kena tengok kaedah seterusnya, iaitu kaedah tamyiz. Iaitu ada kuat ada lemah tak? Kalau ada kuat ada lemah, yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah, mengikut syarat-syarat yang kita akan bincang nanti. Secara ringkas dulu tu. Kemudian, macam mana kalau tak boleh tamyiz, tak boleh beza? Macam mana tak boleh beza? Tak boleh beza bila merah aja 17 hari. Hitam semuanya 17 hari. Nak beza macam mana? Beza kena minimum 2 kala. Baru boleh beza. Ini hitam daripada hari pertama sampai hari ke-17. Hitam. Kalau hari pertama sampai hari ke-14 hitam, 14 hari haid. Kalau merah hari pertama sampai hari ke-10, 10 hari haid. Kalau merah hari pertama sampai hari ke-17, bukan 15 hari haid. Hari ke-16, 17 istiadah, bukan. Habis tu, macam mana nak buat? Oleh kerana tak boleh tamyiz, tak boleh beza, sebab ada satu kala, maka gunalah kaedah yang ketiga. Dia panggil adat. Adat ni juga panjang pembelajarannya. Untuk permulaan ni maksud adat bulan lepas. Bulan lepas masuk adat. Untuk sekali lalu kan, sikit lepas ni saya terang maksud adat sebenar. Bukan depan ni, nanti bila sampai waktunya. Ataupun kali terakhir. Last time. Betul tak? Last time kan? Time last. Last time betul lah. Kali terakhir. Habis kalau kata bulan lepas adat. Habis kalau bulan lepas tak keluar darah? Tengoklah bulan lepas satu lagi. Bulan lepas satu lagi tak ada darah, tengok bulan lepas satu lagi. Last kali terakhir. Jadi untuk mudah kata bulan lepas. Tapi tepatnya last time. Kalau bulan lepas tak ada, tengok sebelum. Kalau manalah tahu darah tak keluar bulan lepas. Habis macam mana? Adat dia berapa hari? Tak ada. Bulan lepas tak ada darah. Tengok sebelum. Jadi dalam masalah ni, cuba baca tu. Jika ada ia sudah okey. Demikian hingga lalu 15 hari. Kita kembali balik kepada kes ni. Okey. Kes ni datang darah 17 hari, warna merah semua. Oleh kerana lebih 15 hari, 17 hari tu lebih 15 hari, tak boleh pakai kaedah ni. Sebab lebih. Kaedah ni hanya boleh pakai jika darah berhenti dalam 15 hari. Tak boleh. Yang kedua, kaedah tamyiz boleh pakai. Nak guna kaedah tamyiz kena ada 2 warna minimum. Sekarang warna merah 17 hari. Tak boleh pakai juga. Maka kaedah ketiga adat. Dengar Sebab kita anggap tak boleh tamyiz lah dalam kes ni. Demikianlah hingga lalu 15 hari, maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya. Habis tu, dia tak cakap pasal tamyiz. Dia takut pening kepala. Dia tak cakap lagi. Adatnya iaitu guna yang nombor 3. Okay? Jika ada ia sudah beradat haid, kalau dia ada adat, kita ambil yang ini dulu. Penuh, kita nak bincang yang ini. Yang on off ni. Ni, kita nak bincang yang ini. Tapi, nak bincang yang ini, kena faham yang ini dulu. Okay, nak faham yang ini, ni, kena faham yang ini dulu. Itu yang jadi berangkai-rangkai tu. Okay. Jadi, bila darah keluar 17 hari, dan tak boleh tamyiz sebab color satu, warna merah semua, warna merah, maka haidnya tengok bulan lepas, mudah-mudah cakap bulan lepas. Kalau ni bulan September, tengok bulan Ogos. Dia sebenarnya bukan kira gitu, kira kali tak kira lah. Ni untuk mudah-mudah cakap je. Okay. Katalah bulan Ogos yang normal. Bulan Ogos haidnya 7 hari. Normal, lepas tu berhenti. Bulan September yang jadi huru-hara sampai 17 hari tak berhenti. Maka haidnya cuma 7 hari sahaja. Haidnya cuma 7 hari sahaja. 8, 9, 10, 11 adalah istihadah. Ini adalah haid. Haid ni guna adat. Bergantung kepada nak menentukan haid 7 hari ni, melihat kepada last time, kali terakhir. Kalau katalah bulan Ogos tak ada, dia tak datang bulan Ogos, tak apa hal lah, stres kot tak datang. Tengok bulan sebelum, Julai. Julai dia 9 hari. Ogos langsung tak ada darah, contoh. September keluar darah.
Tapi keluar darah direct sampai 17 hari. Maka haidnya tengok bulan Julai, sebab bulan Ogos tak ada. 9 hari, maka haidnya 9 hari. Okey. Okey. Macam mana kalau dia bukan first time? Kes ni bukan first time. Ni, yang nikah ni bukan first time. Macam mana kalau first time? Kalau pertama kali? Dia tak ada adat. Macam mana kalau first time? Okey. Tengok. Okey. Macam mana kalau pertama kali? Maksudnya baru apa? Baru balik. Terus jadi gini. Bulan September tu dia balik. 2021 September. Baliklah budak ni. Tapi sekali balik keluar 17 hari darah. Keluar 17 hari dan tak boleh tamyiz sebab color satu aja. Tak boleh pakai ke tempoh sebab lebih 15 hari. Maka guna adat. Adat nak tengok yang terakhir. Dia first time, mana ada yang terakhir. Baru pertama kali. Maka tengok bulan Ogos. Bulan Ogos mana ada darah. Bulan Julai tak balik lagi kan. Nak tengok bulan tahun 2020 pun tak ada darah. Sebab dia pertama kali. Sebab tu dia kata atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika ada ia baru haid. Dia naik kat situ. Jadi maknanya haidnya cuma sehari semalam aja. Ini je. Dan hari kedua sampai hari ke-17 adalah istihadah. Adalah istihadah. Yang mana ni? Hari yang kedua sehingga hari ke-17. Jam lah pula. Jam. Jam crank. Tak apa, saya tutup buka balik. Sana jam tak? Senyap je ke terputus? Okey je. Okey. Saya jam Okey tadi. je. Okey. Jam tak boleh gerak. Okey, jadi yang tadi ni. Okey. Jadi oleh kerana Allah, hai. Okey. Oleh kerana dia tak ada kali terakhir sebab dia baru first time, maka haidnya cuma sehari semalam hari pertama je. Kenapa sehari semalam? Kerana minimum haid, dia ambil minimum haid sehari semalam. Itulah yang yakin. Itu je cakap. Nanti dia akan bincang lagi bab ni. Okey. Faham satu perenggan. Baru satu perenggan faham. Okey. Okey. Jika ada ia baru haid, itu letak kat atas. Letak kat atas tu. Perenggan yang kat atas. Sambung lagi. Dan jika tiada melalui darah itu akan 15 hari. Yang ni yang kata dah terang awal-awal tadi tu. Tak Ridwan kita tanya tu. Teranglah awal-awal lagi. Yang mana ni yang masalah tempoh ni. Dan jika tiada melalui darah, melalui itu berterusan. Darah itu akan 15 hari, tak lebih 15 hari. Tak lebih. Yang saya sebut tadi ulang sekali lagi kot. Allah kecil. Awak kecil kan? Jang kerang ni. Tulis balik. Kecil sangat. Okay? Aduh. Okay. Jika ada dan jika tiada melalui darah itu akan 15 hari tak lebih, nyatalah bahawa tiap-tiap darah dan selang-selangnya yang tiada darah, yang tiada keluar darah itu haid juga. Yang macam tadi 3 tak ada darah, hari 4, 5, 6 tak ada darah. Ambil senang. 7, 8, 9 ada darah, lepas tu berhenti. Ini darah. Ni tak ada, ni darah. Dah sebut tadi ni. Jadi kemudian berhenti. Dia kata dan jika tiada melalui darah itu akan 15 hari, tak lebih 15 hari. Nyatalah ataupun yakinlah bahawa tiap-tiap daripada darah, daripada darah 3 ni darah adalah haid. Yakin adalah haid. 2 darah ni. 1, 2, 3, 7, 8, 9 haid. Yakin haid.
Dan selang-selangnya yang tiada keluar darah itu haid juga. Yang ini haid juga. Tapi sebab dia tak ada darah, kita kata dihukum haid. Maksud samalah, hukum haid lah. Maka haidnya semua keseluruhannya adalah 9 hari. Haidnya 9 hari. Termasuk hari yang tak ada darah. Jadi hari keempat ni dia akan kita keluarkan hari yang keempat ni. Hari keempat ni keluarkan di sini. Hari keempat ni dia akan mandi, dia akan solat, kita keluarkan balik Dia akan solat, nak tambah ni puasa. Tawaf. Tambah sikit. Baca Quran, jima'. Okey. Semua yang dia buat ni ketika hari yang keempat tak sah. Mandi tak sah, solat tak sah, puasa tak sah, tawaf tak sah, baca Quran tak sah, jima' tak sah. Jima' settle. Biarkan aje lah. Tak sah ke biarlah. Benda dah lepas. Sebab darah tu keluar balik kan hari ketujuh tu. Hari ketujuh kan darah keluar balik. Maka tak sah lah. Sebab dia sebenarnya dihukum haid. Mandi tak sah. Dengan maksud kena mandi sekali lagi. Solat tak sah. Biarkan aja. Yang walaupun tak sah tak perlu qada. Puasa tak sah. Kena qada. Kena qada. Baca Quran tak sah. Biarkan. Jima' tak sah. Biarkan. Tak ada apa. Yang penting kat sini puasa aja. Yang kena qada. Kena qada balik. Kena qada balik. Solat tak payah qada. Mandi pun kena qada. Kena ulang. Dua lah. Kena ulang. Tawaf last sekali saya bincang. Mandi tak sah, kena ulang balik. Nantilah hari ke-10. Kena ulang. Mandi. Puasa. Kena qada lah nanti. Bila dia dah suci, dia kena qada. Walaupun dia puasa hari ke-5, 6, 7. 4, 5, 6. 1, 2, 3 dia tak puasa. 7, 8, 9 tak puasa. Memang dia kena gantilah 6 hari tu. 4, 5, 6 dia puasa. Walaupun dia puasa, kena qada juga sebab tak sah. Okay? Kena qada. Bila hari ke-10, hari ke-11, 12 bila suci nanti, bila dah lepas Ramadan nantilah. Kalau bulan Ramadan, kena qada. Okey, solat tak payah buat apa, biarkan je. Tak sah pun biarkan. Baca Quran tak sah pun biarkan. Jima' biarkan. Okey. Yang kena qada, kena ulang adalah mandi dan yang puasa kena qada. Jadi letihlah sikit dia nak puasa. Okey, tawaf pun hukum asal kena qada ataupun kena ulang. Tak sah qadanya. Ini adalah pendapat muktamad, qaul jadid Imam Syafi'i, pendapat Imam Nawawi. Pendapat Imam Nawawi, qaul jadid Imam Syafi'i beginilah, iaitu waktu hari ke 4, 5, 6 ni, hari ke 4, 5, 6 ni hari yang dia memang kalau puasa habislah. Kalau dia sembahyang lah. Ni hari ke 4, 5, 6 ni memang tak sah. Itu pendapat mutamad, pendapat Imam Nawawi, pendapat qaul qadim Imam Syafi'i. Memang tak sah, kena ulang. Tawaf pun tawaf lah. Semua ni lah. Tawaf, termasuk tawaf. Okey, itu pendapat Imam Nawawi. Dia ada pendapat kedua. Pendapat dhaif, pendapat Imam Rafi'i, pendapat qaul qadim. Tadi pendapat jadid. Saya sebut qadim tadi. Silap. Saya sebut qadim ke jadid tadi? Yang kata 4, 5, 6 adalah haid juga. 4, 5, 6 ni adalah haid. Pendapat Imam Nawawi, pendapat qaul jadid. Betul ke tak? Qaul jadid. Betul. Betul. Tadi bukan sebut qadim Sebut jadid Tak, tadi jadid. Jadid. Baik, saya salah pula sebut. Jadid tu qaul barulah yang kita nak pakai lah. Ataupun mudah-mudah kata pendapat Imam Nawawi mengatakan pendapat muktamad. Dia tak sah, sembahyang tak sah, semua tak sah. Puasa kena qada. Mandi pun kena qada, kena ulang, dan tawaf tak sah. Pendapat dhaif, pendapat yang kedua, pendapat Imam Rafi'i, pendapat qaul qadim Imam Syafi'i juga, tapi fatwa lama dia mengatakan hari ke-4, ke-5, ke-6 ni sah. Sembahyang dia sah. Mandi dia sah. Walaupun mandi dia sah 4, 5, 6 tapi kena mandi sekali lagi sebab keluar darah balik. 7, 8, 9. Baca Quran dia sah. Tak ada apalah. Jima' dia sah. Tak ada apalah. Tak penting lah tu. Puasa sah. Solat sah. Tawaf dia sah juga.
tawafnya pun sah juga. Jadi tak perlu ulang tawaf, tak perlu ulang puasa. Tak perlu ulang. Itu kaul yang kedua. Bila nak pakai kaul dhaif ni? Inilah yang dipakai oleh tabung haji apabila orang yang datang nak buat umrah ke nak buat apa ke nak tengah tawaf tu, dia kata buat cepat-cepat. Lepas tu kalau keluar balik, tak apa, sah dah tawaf tu. Kalau keluar balik. Mungkin esok tu keluar balik ke, kalau lepas je berapa jam je. 5-6 jam kering, dia tawaf, keluar balik. Sah dah. Boleh ke pakai pendapat dhaif? Boleh ke pakai pendapat nombor 2 ni? Pendapat Imam Rafi'i ni bukan muktamad. Boleh ke? Boleh jika tersepit. Masyaqqah. Maka dibenarkan nak pakai hukum tu. Mungkin juga kalau kita kiaskan orang puasa. Dia tak tahu gitu. Dia tak pernah qada puasa pun. Haid dia datang biasa gitu. Kalau bulan Ramadan datang 3 hari, lepas tu kalau kita ambil contoh lebih besar, lebih banyak lagi, 3 hari ada darah, 10 hari tak ada darah. Contoh. Sehari ada darah balik. Nak tulis? Okey, kita tulis. Nah, ada orang berlaku gini. Tiap-tiap tahun pula tu je berlaku gini. Keluar darah 3 hari. Yang ini tak ada darah sampai hari ke-13. Tak ada darah. Hari ke-14 keluar darah balik. Hari ke-14 berhenti kat sini. Maknanya haidnya 14 hari tau. 14 hari. Jadi, waktu ni, sehari, 2 hari, 3 hari, 4 hari, 5 hari, 6 hari, 7 hari, 8 hari, 9 hari, 10 hari. 10 hari suci ni, dia puasa. Dia puasa 10 hari ni. Sebenarnya haidnya 14 hari. Haid 14 hari semua. Sebab masih lagi dalam 15 hari kan. Haidnya 14 hari. Tapi dia tak pernah qada pun. Yang ini. Dan boleh kata tiap-tiap tahun jadi gitu. Dan umur dia sekarang dah 50 contoh. Kalau sekarang dah 40 kali, kalau kira-kira mau 400 kali, 400 hari dia kena qada puasa dia. Sebab ikut kaul muktamad. Muktamad kena qada ni. Dia cuma qada yang ini 3 hari ni dan hari ke-14. 4 hari je dia qada. Sebab yang ni je tak puasa. Ini puasa dia kata. Alamak, baru tahu. Dan tiap-tiap tahun pula jadi gitu. Contohnya. Semua sekali kalau kira-kira 400 hari. Mudah-mudahlah anggaran 400 hari kena qada. Masa tu umur dah 60 ke? Allah, nak puasa 30 hari pun gigil. Contoh. Maka boleh pakai pendapat dhaif kerana dah terkepit dah. Nak kena qada Allah. Kalau sanggup qada bagus. Pakai muktamad. Qada lah 400 hari. Slow-slow sampai mati. Slow qada 2-3 hari, bagus. Tapi kalau Allah macam mana nak kena makan obat, nak kena makan itu, nyakit itu, nak kena, tak sah puasa nanti. Macam mana nak qada 400 hari, tak tahu dulu, tak mengaji. Boleh, tak ada masalah pakai pendapat dhaif. Sah. Dia cuma qada yang ni 3 hari ni dengan sehari ni. 4 hari je. Dan memang yang dia tak puasa tu. Dan memang dia qada pun yang ni biasanya. Jadi boleh guna, kita kiaskan ke situlah. Masalah tawaf pun boleh, masalah puasa tadi pun boleh kiaskan. Pendapat dhaif. Kita dalam keadaan tidak dhaif, dalam keadaan tidak masyaqqah, tidak terkepit, kita tak dhaif pun, okey aja. Kita dilarang untuk guna pendapat dhaif, kita digalak untuk guna pendapat muktamad. Bila kita dhaif, bila kita lemah, bila kita terkepit, sempit, baru idza dhaqal amru ittasa'a. Bila tersepit satu-satu pekerjaan, barulah dia luas. Sekarang ni tersepit tak? Tak tersepit. Maksudnya tak ada masalah, tak boleh pakai pendapat dhaif. Ulama kita tak bagi pakai pendapat dhaif. Dia suruh guna pendapat muktamad, pendapat yang lebih berjaga-jaga. Dia kata kerana orang yang gemar menggunakan pendapat dhaif sedangkan dia tak dhaif pun. Dia tak dhaif tu maksud dia tak lemah pun, dia tak ada terkepit apa pun, tak ada tersepit. Mudah je dia masih lagi sihat. Jadi orang yang gemar menggunakan pendapat dhaif walaupun dia tak ada masalah sangat pun, maka orang ini dhaif juga imannya. Tu yang kita takut tu. Suka guna pendapat dhaif, maknanya iman kita pun dhaif. Saya bukan suka-suka nak guna pendapat dhaif. Saya sakit. Tu tak apa. Tak boleh kata lemah iman. Kita risau kalau iman lemah. Jadi, sebahagian ulama' memang langsung tak bagi guna pendapat dhaif. Mesti guna muktamad. Sebahagian yang mengatakan boleh guna pendapat dhaif jika dalam keadaan terkepit.
Jadi oleh kerana itu lebih baik kita guna yang cermat. Yang cermat. Hmm, Nak saya tambah nak ambil sikit lagi. kayak sikit je lagi. Sikit je lagi nak ambil kayak. Sikit je lagi. Maka pada bulan yang kedua dan yang ketiga, maka pada bulan yang kedua dan ketiga, next tu lah bulan seterusnya, hendaklah dikerjakan hukum haid dan suci seperti pada bulan pertama. Lepas katalah selesai masalah dia tadi, haid tadi semua selesai, on off semua selesai dah, dah tak istiadah dah. Tak istiadah dah. Dah settle dah. Sekejap. Istiadah ke? Bukan. Ulang balik. Saya baca pada awal. Demikianlah hingga berlalu 15 hari, maka pada ketika itu dikembalikan perempuan itu kepada adatnya jika ada ia sudah beradat, atau dihukumkan haidnya sehari semalam jika ia baru haid. Dan jika tiada melalui darah, tak lebih darah tu 15 hari, dia berhenti di situ, dia berhenti dalam 15. Bahawasanya tiap-tiap darah dan selang-selangnya yang tak ada darah, yang tiada keluar darah itu haid juga, haid semua, dihukum haid juga walaupun tak ada darah. Janji dalam 15 hari dia berhenti. Pada bulan kedua, next bulan seterusnya, kalau jadi, dan bulan ketiga dan bulan keempat dan seterusnya, kalau jadi juga macam tu, kena ulang benda yang sama. Katalah ini bulan September. Bulan Oktober jadi balik. Jadi macam mana? 3 hari ada. 3 hari tak ada. 3 hari ada balik. Jadi 3 hari ada, haram semayang. 3 hari tak ada, mandi, wajib semayang, wajib puasa. Boleh baca Quran, boleh jimat apa semua. Kemudian datang balik, haram balik. Datang balik darah, haram balik. Haram balik semayang, puasa semua. Lepas tu berhenti balik, mandi balik. Macam tu bulan seterusnya. Kalau jadi. Lepas tu bulan seterusnya, lepas tu clear, berhenti. Bulan seterusnya jadi balik, on off. Begitulah tiap-tiap bulan sekalipun. On off. Sebab darah tak lebih 15 hari. Darah masih lagi dalam 15 hari. Kita ambil tu. 3 hari ada, 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada. Berhenti. Maka haid ni 9 hari. Bulan seterusnya, 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada. Berhenti. Sama buat macam bulan lepas. Macam mana? 3 hari ada, tak semayang, tak apa semua. 3 hari tak ada, mandi dan semayang dan puasa. 3 hari ada balik, stop balik. Lepas tu sampai 3 hari. Dah cukup 9 hari, hari ke-10 langsung tak ada. Mandi sekali lagi, settle masalah. Bulan seterusnya, 3 hari ada, haram semayang. Lepas tu hari ke-4 tak ada, mandi dan semayang. Tiap-tiap bulan nak buat macam tu? Ya, tiap bulan buat macam tu. Lepas tu hari ke-4 tak ada, hari ke-5 tak ada, hari ke-6 tak ada, hari ke-7, 8, 9 ada balik. Macam dah biasa jadi je. Walaupun biasa jadi. Hari ke-7, 8, 9 tak boleh semayang, tak boleh apa. Hari ke-10 berhenti. Mandi, semayang, seterusnya. Bulan ke-11 jadi juga. Tapi lain sikit. Macam mana? 2 hari je ada. Hari ketiga tak ada. Tak apa. Hari ketiga tak ada pun mandi hari ketiga. Mandi hari ketiga, semayang. Puasa dan sebagainya. Hari keempat, tak ada juga. Hari kelima ada lain sikit. Tetap juga guna kaedah yang sama. Hari keenam ada balik. Maka hari keenam tak boleh semayang balik. Hari ketujuh, tak boleh semayang ada juga. Hari ke-8 berhenti. Wajib mandi semayang hari ke-8. Mandi semayang. Hari ke-9 ada balik, berhenti balik. Hari ke-10 suci balik, mandi semayang balik. Habis bulan tu. Sebab dalam 15 hari lagi tu. Bulan seterusnya, 5 hari direct ada. Darah 5 hari direct ada. Maka 5 hari tak boleh semayang. Lainlah pula. Tak samalah macam bulan lepas. Biarlah 5 hari. Lepas tu 5 hari ada. Lepas tu 5 hari tak ada darah. Maknanya hari yang ke-6 tu kena mandi dan semayang. Hari ke-5, hari ke-6, hari ke-7 semayang, hari ke-8, hari ke-9, hari ke-10 semayang. Hari ke-11 keluar balik. Stop balik. Tak boleh semayang balik. Hari ke-11 sebab dah keluar darah balik. Hari ke-11. Hari ke-12 ada darah. Hari ke-13 darah berhenti. Mandi balik. Dan semayang balik dan seterusnya. Seterusnya. Begitulah. Itu maksudnya, maka pada bulan kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam seterusnya, hendaklah dia kerjakan hukum haid dan suci macam tadi juga, macam bulan pertama, kerana darah tak lebih pun 15 hari. Duduk main dekat 15 hari je, on off pun duduk dalam 15 hari. Tapi kalau dia main lebih 15 hari, itu cerita lain. Kalau katalah darah keluar 17 hari. 17 hari darah keluar direct. Okey, bulan apa ni? Bulan Jun. Direct 17 hari. Maka selesaikan istiadah dia. Bulan seterusnya, beza. Ada cara lain. Yang ini kalau on off ada tak ada. On off darah ada tak ada. Tapi semuanya berhenti dalam 15 hari. Tetap berhenti dalam 15 hari. Maka ulanglah kaedah yang sama walaupun tiap bulan. Ada orang pernah telefon, dia kata takkanlah tak ada cara lain Ustaz. Asyik kena buat cara yang sama sebab memang dah tahu dah tiap-tiap bulan jadi macam tu dah bertahun-tahun dah. Ya, kena buat kaedah itu juga.
Kena buat kaedah tu juga. Kata Imam Nawawi. Mustahadah. Syahdan. Barulah. Buka balik apa nama ni? Nama ni? Mana? Balik soalan-soalan. Okey. Okey. Ada dua perkara. Yang pertama berkaitan dengan ni, mungkin boleh tambah sikit kot. Dia on, off, on, off, on, off. Okay. 3 ada, 3 tak ada tak ada. So, kita bila-bila campur, dia dalam tempoh 10 hari lah. 3 hari keluar, 3 hari tak keluar, 3 hari keluar, 3 hari tak keluar. Macam tu. Katalah kita ambil 10 hari, kesemuanya termasuk yang tak ada. Okay. Jelas. Okay, baik. Itu September. Okay. Tiba-tiba pada bulan Oktober, dia keluar darah straight 17 hari. Okay. So dia nak guna adat tadi tu 10 hari juga ke macam mana? Ni soalan saja. Okay. Soalan kan dia ada kan dia kata ekstrim lagi lah. Okey ekstrim. 7 hari keluar, 7 hari tak keluar, 1 hari balik keluar. Semua 15 hari kan? Okey, semua 15 hari. Tiba-tiba pada bulan Oktober dia keluar 20 hari. Dia nak guna adat mana? Okey, ini cara penentuan adat pula. Ini adalah cara penentuan adat. Apabila adat nak ditentukan, katakan tengok bulan lepas, tengok yang kali terakhir kan. Kita ambil yang mudah-mudah ni, cara normal lah. Darah datang 7 hari, direct 7 hari datang darah. Maka adatnya adalah 7 hari sebab bulan lepas 7 hari. Ya. Yang soal tadi macam mana kalau haid dia bukan direct 7 hari ataupun direct 10 hari, bukan. Dia berselang-seli. Contohnya datang darah 3 hari, tak ada darah 3 hari, ada balik darah 3 hari. Jadi haidnya 9 hari. 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada. 9 hari keseluruhannya haidnya. Okay. Lepas tu berhenti. Hari 10 langsung tak ada, berhenti. Terus berhenti. Maka haidnya 9 hari. Adatnya bertukar kepada 9 hari. Kita ambil contoh macam ni. Bulan 6, darah datang 7 hari. Bulan 6. Normal. Maksud 7 hari normal. Straight je 7 hari, lepas tu berhenti. Settle. Bulan 6, 7 hari. Bulan 7, dia datang 10 hari. Darah. Datang 10 hari tu, dalam keadaan, datang 9 hari. Dalam keadaan, 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada balik. Kan 9 hari haidnya. Berhenti. Maka, adakah adatnya 7 hari yang macam normal pada bulan 6, bulan Jun, ataupun macam bulan Julai, adatnya adalah 9 hari tapi ada, tak ada. Bukan direct. Adatnya bertukar jadi 9 hari. Jadi katalah tu bulan 6, bulan 7, bulan 8, darah berterusan 20 hari. Maka, dan satu kala tak boleh tambis. Maka kembali kepada adat. Nak kembali kepada adat yang bulan 6, iaitu 7 hari solid. Normal. Ataupun nak tengok adat yang bulan 8, yang bulan 6, bulan 7, adat yang bulan 7, iaitu 9 hari. Tapi 9 hari yang on off. 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada, 9 hari. Nak tengok adat yang mana? Haid ni sekarang 20 hari ni, nak tentukan ni. Haidnya 7 hari mengikut bulan 6, ataupun haidnya 9 hari mengikut bulan 7. Haidnya adalah 9 hari, adatnya telah bertukar. Adalah 9 hari mengikut bulan 7. Okey? Dan adatnya adalah 9 hari penuh. 9 hari penuh adatnya. Walaupun Arab boleh faham ni. Sebab kita tak masuk lagi bab ni. Walaupun bulan 7 darah yang datang 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada, 9 hari. Jangan pula buat cerdik bila dah 20 hari pada bulan 6, 7, bulan 8, 20 hari, maka dia kata haidnya adalah 9 hari. Tapi haidnya 9 hari tu macam mana? 3 hari ada, 3 hari tak ada, 3 hari ada. Bukan. Dia cuma ambil nombor je. 3 hari.
9 hari, ambil nombor. Jadi haidnya sekarang 9 hari kan? Pada bulan 7. Bulan 8, darah keluar 20 hari. Haidnya adalah 9 hari. Penuh 9 hari. Maka hari ke-10 sampai hari yang ke-20 adalah istihadah. Istihadah. Mudah-mudahan boleh faham bab tu. Bab adat tu. Ada lagi? Cun. Okey, saya tambah tadi. Yang soalan ni saja tak. Kita ni sebab pada perenggan yang 1, 2, 3, 4, 5, yang kelima tu dia ada nyatakan macam tu juga. Okey, seterusnya yang tadi tu, yang kata tersepit tadi tu, kaul qadim, kaul jadid tu, pada tawaf, yang kata puasa, yang kata guna kaul qadim tadi tu, sekiranya dia dah uzur, umur dah tua dan dia nak ganti balik 400 hari tu agak mustahil. Dah, baik. Tapi kalau dalam bab tawaf, ni penambahan lah, bab tawaf, bagaimana yang dikatakan terkepit tadi? Pendapat yang menggunakan pendapat dhaif lah, senang ceritalah. Menggunakan pendapat dhaif ni tadi, bila keadaan tersepit. Keadaan tersepit tu macam mana? Keadaan tersepit tu sekiranya seseorang tadi melakukan umrah ataupun haji, kemudian dia berada dalam keadaan haid dan dia tidak boleh melangsaikan ataupun nak buat umrah haji tadi sebab haid tadi. Poin utama dia tawaf kena suci. Boleh tak dia menggunakan pendapat dhaif tadi? Tak boleh pakai, tak boleh guna sekiranya tempoh dia berada dekat tanah suci Mekah tu lama lagi. Okey. Jadi tersepit untuk umrah dan haji ni kalau lama lagi. Tapi kalau besok dia nak balik, lusa dia nak balik, dia boleh guna pendapat dhaif tadi ni. Kalau yang ni tak ada pendapat lakti, pendapat apa satu lagi. Ya, tak masuk lagi. Relax dulu. Okey. Relax dulu. Baik. Jadi okey. Sekarang ni nak tentukan apa maksud masyaqqah. Ayat sebenarnya masyaqqah. Terkepit, tersepit. Itu saya punya ayat nak bagi faham. Ayat asal ni dia panggil masyaqqah. Al-masyaqqatu tajlibut taysir. Bila masyaqqah terkepit, dia akan memudahkan. Itulah hukum fiqh. Itulah syariat kita. Itulah guna khilaf. Itulah luasnya rahmatnya khilaf. Apabila masyaqqah tajlibut taysir, dia akan memudahkan. Bila dah terkepit susah ni, mudah. Jadi sekarang ni nak tentukan, boleh ke kita suka-suka nak tentukan, oh dah susah, masyaqqah, susah, berat, terkepit. Mudah-mudah saya nak cakap gitu. Memang diperingatkan oleh tok-tok guru kita supaya jangan bermudah-mudah untuk kata terkepit. Nanti terkepit sungguh baru tahu. Jangan mudah-mudah nak kata terkepit. Sikit-sikit terkepit, sikit-sikit terkepit. Okey. Jadi dalam masalah tersepit, sempit, waktu tu sempit, ya betul. Kalau kita tengok sekali, boleh kita kata nak duduk ke Mekah lagi 30 hari lagi ada, 20 hari lagi. Boleh tunggu kering dulu. Boleh tunggu kering. Adakah termasuk dalam terkepit? Masih lagi nama tersepit. Tersepit tadi kerana kadar masa yang boleh duduk di Mekah di satu tempat tu tak lama. Dulu 40 hari, 45 hari, 50 hari. Oh lama dah. Sekarang lagilah tak lama. Lagilah sekejap kan. Jadi kalau katakanlah nak kata oh ada masa lagi. Ya, tengok sekali ada banyak masa lagi. 20 hari lagi nak duduk. Sempatlah. Tengok dari segi-segi tu betul. Lebih baik kalau macam tu lah kita tengok. Memang patutlah kita kata ianya dah masih lagi luas, tak terkepit lagi. Tapi sebenarnya bukan semata-mata tengok tu je. Kita tengok dari sudut berapa lama ada kat situ. Ada sebulan 2 bulan. Sebulan 2 bulan masih lagi dia panggil tersepit. Masih lagi tersepit. Sebab dengan dia dikatakan tidak sah, tak boleh, maka dia terpaksa membazirkan mungkin beberapa hari lagi. Dalam keadaan dia ada di Mekah tu berapa hari sangat? Sebulan 2 bulan dikira pendek. Berbanding dengan kehidupan dia seumur hidup. Sebulan 2 bulan pendek. Jadi, jika kita nak kata, walaupun dia nak duduk lagi sebulan,
30 hari lagi nak duduk situ. Boleh dia kata dah tersepit dah ni. Sepit dah. Boleh. Kerana haid umumnya sebulan sekali. Sebulan sekali. Jadi kalau katakanlah nak kata dah terkepit dah ni. Walaupun ada 20 hari lagi tapi dah terkepit. Diterima. Diterima. Dengan maksud kalau kata dia kata Allah lambat lagi tak apalah aku sanggup berkorban. Tak ada masalah. Nak berkorban pun tak ada masalah dengan maksud sebab duduk lama lagi. Tapi kalau 2-3 hari memang terkepit sungguh, jangan buat kerja terkorban gitu. Jangan buat kerja gitu. Gunalah pendapat yang kedua ni. Ini kalau kata ada 20 hari, 30 hari lagi nak duduk di situ, boleh je tunggu. Tak sah tak apa, nanti kita ulang balik nanti bila 2-3 hari lagi sebab nak duduk lagi 20 hari. Jika dia kata dia nak buat gitu, bagus. Tapi kalau orang kata aku dah terkepit, diterima. Diterima juga, diterima. Sebab dalam masalah ni dia bukan melihat kepada alah lagi sehari 2 hari kot 3 hari, bukan. Dia melihat kepada haid datang sebulan sekali dan dia duduk kat situ katalah sebulan. Haid datang sebulan sekali. Dia kira terkepit lah. Kat lain lah kalau dia nak duduk 6 bulan. Lepas ni ada haid lain, tak nama terkepit. Jadi sekali tak nama terkepit. Sebab silap-silap haid yang datang ketika di tanah suci sekali tu je. Silap-silap sekali tu je. Kalau kali kedua pun dah atas terbang lah kot. Dah hujung-hujung dah. Kalau nak datang haid kali kedua pun. Jadi sekali je datang haid. Sekali tu je. Tiba-tiba problem pula. Dia kira terkepit. Tapi kalau dah sampai kata mungkin 3 kali ke atas datang haid tu. Dia tengok kepada datang haid tu. Umumnya adatnya datang haid berapa kali ketika duduk kat Mekah. Adatnya kata sekali je datang. Kalau nak jadi 2 kali pun ujung-ujung je. Ujung-ujung je. Yang kali kedua tu dah ujung-ujung nak balik lah. Kali kedua pun. Jadi maknanya masih lagi masa yang ada di tanah suci sangat pendek. Jadi walaupun boleh tunggu, dikira membazir, diterima kalau dia kata dia terkepit. Dan tidak menolak kalau orang nak kata aku nak tunggu, silakan. Boleh dibenarkan tunggu. Silakan. Jadi boleh, memang boleh, no problem. Jangan ketat sangat dalam bab tu. Dalam bab di Mekah ni memang tak, jangan duduk ketat sangat. Jangan duduk ketat sangat. Di tanah air kita ketat. Ketat. Okey, pukul apa? Boleh lagi kita masuk sikit lagi. Kita masuk sikit lagi sebelum kita nak tengok rajah tu. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na wa iyyakum bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Syahdan. Apabila melalui darah perempuan itu akan sebanyak-banyak haid. Bahasa lain, bila darah keluar lebih 15 hari. Itu bahasa sekarang. Apabila melalui darah perempuan itu sebanyak-banyak haid, itu bahasa dulu. Bahasa sekarang, jika darah keluar lebih 15 hari, itu bahasa sekarang. Ataupun bahasa yang detail, jika darah yang ke-360 bersambung dengan darah yang ke-360 jam bersambung dengan darah ke-361 jam, itu detailnya. Apabila bersambung darah ke-15 dan darah ke-16, itu detail. Bahasa lama, apabila melalui darah perempuan itu sebanyak-banyak haid. Bahasa sekarang, jika perempuan itu darah yang datangnya melebihi 15 hari. Bahasa detailnya, jika darah yang hari ke-15 dan hari ke-16 bersambung. Detailkan lagi, jika darah yang datang jam yang ke-360 dan 361 bersambung. Okay. Dinamai perempuan itu mustahadah. Kita namakan perempuan itu perempuan yang telah dijangkiti istihadah. Dijangkiti. Telah terkena istihadah. Dijangkiti itu macam penyakit jangkit pula kan. Telah terkena istihadah. Telah tergolong dalam golongan perempuan istihadah. Maka ada kalanya, bahasa sekarang, maka kadang-kadang ataupun pembahagiannya adalah, boleh juga, maka ianya terbahagi kepada, tu bahasa sekarang. Yang pertama, bahawa ada ia baharu haid. Baharu maksudnya first time. Dobit terus, first time. Atau sudah beradat haid bukan first time, second time, third time dan seterusnya. Jadi, bila perempuan tu darah keluar
lebih daripada 15 hari, kadang-kadang perempuan tu first time terus jadi. First time keluar darah, terus darah lebih 15 hari. Satu. Ataunya sudah beradat. Kadang-kadang first time datang, okey aja 7 hari. Second time 7 hari. Third time 7 hari. Dah kali ke 100, barulah darah keluar lebih 15 hari. Kali ke 100 haid tu. Barulah darah datang 20 hari berterusan. Baru jadi. Kadang-kadang jadi. Nak balik tu pertama kali keluar tu. Keluar, terus 20 hari. Terus istihadah. Jadi, itu nombor satu. Kadang-kadang, setelah 3-4 tahun haid normal aja. Kadang-kadang setelah 20 tahun haid normal aja. Tiba-tiba jadi darah istihadah. Jadi 20 hari darah. Straight. Tu dia kata. Dah dua dah. Dan tiap-tiap daripada keduanya, yang pertama kali dan yang pertama kali dan yang telah bukan pertama kali, tiap keduanya ada kalanya membezakan tamyiz, maksudnya ada kalanya membezakan dan ada kalanya membezakan ia sifat darah atau tiada membezakan ia. Mari kita tengok jap. Saya buka balik saya punya skrin whiteboard saya. Okey, dia bagi tahu perempuan istihadah. Dengan maksud perempuan istihadah. Saya tulis terus satu. Perempuan istihadah. Istihadah. Maksud perempuan istihadah adalah dalam kurungan darah lebih 15 hari. Tu maksud perempuan istihadah. Dalam 15 hari dia berhenti, tu tak nama istihadah. Bila sebut perempuan istihadah, darah keluar lebih 15 hari. Atau yang detailnya, darah keluar bersambung 15 hari ke-15 dengan hari ke-16. Ataupun darah bersambung jam yang ke-360 dengan jam yang ke-361. Tu maksud perempuan istihadah. Terbahagi kepada dua, dia kata. Saya mudahkan ayat dia. Yang pertama, first time. Tukar bahasa Inggeris. First time untuk kita faham dulu. Sekejap lagi tengok bahasa ni. Yang kedua, bukan. Bukan, nak senang ni. Bukan first time. Habis tu Ustaz, bukan first time, berapa? Second time tu bukan first time lah. Third time tu bukan first time lah. 100 time tu bukan first time lah kan. Janji bukan first time. Senang tu. Senang faham gini. Faham gini lagi senang. Daripada faham istilah, konon-konon faham istilah tapi tak faham benda. Bukan first time. Senang aja. Okay. Kemudian dia kata, dan tiap-tiap daripada keduanya, ada dua, tambah lagi dua. Tu maksud tiap-tiap daripada keduanya. Ada kala membezakan ia sifat darah atau tiada membezakan dia. Jadi kadang-kadang yang first time ni boleh tamyiz. Tu ayat saya. Boleh tamyiz. Kadang-kadang tak boleh tamyiz. Kadang-kadang tak boleh tamyiz. Tamyiz tu apa? Beza. Kan dah sebut tadi. Beza sifat darah. Dia ada sebut sini. Membezakan ia akan sifat darah. Okay. Jadi, kadang-kadang boleh tamyiz. Kadang-kadang tak boleh tamyiz. Yang first time ni. Yang boleh tamyiz bila ada dua kala. Yang tak boleh tamyiz kalau ada satu kala. Okay. Yang bukan first time ni pula, yang dah ke 1000 time ke 10,000 time ke, sama juga. Kadang-kadang boleh tamyiz, kadang-kadang tak boleh tamyiz. Senang je, ayat dia je berbelit. Kadang-kadang boleh tamyiz, kadang-kadang tak boleh tamyiz. Maksud boleh tamyiz, beza, ada dua kala bolehlah beza. Maksud tak boleh tamyiz, dah straight satu kala je. Nak beza macam mana? Kemudian, saya nak bagi gambaran dulu. Ada lagi kat bawah ni, saya nak bagi gambaran dulu. Mudah-mudahan boleh masuk dalam kepala. Lepas ni, bila masuk dalam bab dia, mudah diingat. Apabila first time boleh beza, ada dua kala, kenalah guna tamyiz. Kaedah dia. Sebab dah boleh tamyiz, kena guna tamyiz. Sebab ini kaedah pertama. Ingat tadi, setelah
Ini kaedah kedua lah. Setelah kaedah tempoh lebih 15 hari, maka guna kaedah tamyiz. Kena guna. Kalau boleh tamyiz, kenalah guna tamyiz. Iaitu yang kuat adalah haid, yang lemah adalah istiadah. Dah boleh pakai. Kalau dia first time ni. Kalau dia tak boleh tamyiz, satu colour je, hitam je 20 hari. Kan tak boleh tamyiz. Dia first time. Maka guna apa tadi? Adat. Saya bagi jawapan siap-siap. Guna adat. Cara yang kedua, kaedah yang kedua. Sebab apa? Sebab tak boleh tamyiz. Boleh ke terus lompat kepada adat? Peningnya tamyiz-tamyiz ni. Lompat adat terus? Tak boleh. Kena tamyiz dulu. Kena beza sifat darah dulu. Tak boleh beza sifat darah, baru boleh pakai adat. Base. Stop kat situ. Nak bagi gambaran je. Kerangka. Kalau dia bukan first time pula, bukan first time, kali kedua, ketiga, keempat, ke 1000 ke, sama juga. Jika boleh tamyiz, kena guna tamyiz dulu. Ada hitam, ada merah. Haid yang kuat, yang hitam, merah adalah istiadah. Jika ada, boleh beza. Kalau tak boleh beza, sama juga. Kalau tak boleh beza, tak boleh tamyiz, guna adat. Adat tu maksud bulan yang sebelum, adat tu maksudnya kali yang terakhir, sama je. Ni soalan bocor, jawapan bocor dia panggil. Okey. Baca lagi. Nampak tak? Dia tulis 1, 2 gitu aja, tapi terangkan dia dalam bentuk carta macam ni. Dalam bentuk ni. Okey. Dan yang beradat haid itu, kita padam sekejap yang ni. Sebab dia ada pembahagian lagi. Okey. Dan yang beradat haid, apa pula pakai adat? Tengok seorang pun tak tegur. First time ni bukan pakai adat. Dia mana ada adat? Maknanya sehari semalam. Tak kena berhenti dah ni. Semalam. Orang pun tak tegur. Galik memang pun galik juga. Ni baru pakai adat. Okay. Jadi kalau tak boleh tamyiz, pakai adat. Nak pakai adat macam ni, dia first time. Kan dah sebut tadi, maka sehari semalam. Kalau tak boleh tamyiz. Kalau yang bukan first time ni pakai adat. Alright, mari kita tengok. Dan yang beradat haid tu, yang beradat haid ni maknanya bukan first time ni. Okay. Ada kalanya ingat ia akan kadar haid dan waktunya. Ini yang maksud adat ni. Inilah maksud yang adat ni. Maksudnya, yang ini pula terbahagi kepada 3. 3 yang ini. Yang beradat haid tu, okey. Dia pula tak ingat tamyiz, dia tak boleh tamyiz, dia ada adat. Bila tak boleh tamyiz guna adat kan? Dia terbahagi kepada 3. Kita ambil yang senang dulu, yang fardu ain dulu. Ada kalanya ia ingat kadar haid dan waktunya. Bahasa mudah, dia ingat bila berapa hari lah maksudnya. Hari. Bila keluar, berapa hari keluar. Dia ingat. Berapa hari bulan keluar, bila keluar, berapa hari, bila tu maksud berapa hari bulan lah. Bila keluar, berapa hari keluar, 7 hari ke 8 hari, dia ingat. Ini yang kita kata, ni tadi ni. Kalau dia bukan first time, dia tak boleh tamyiz, maka mesti tak boleh tamyiz. Kalau boleh tamyiz, kena tamyiz. Tak boleh tamyiz, guna adat. Guna adat, ikut adat dia. Adat dia tengok bila? Bulan lepas. Bulan lepas dia berapa? 7 hari. Kan dia ingat tu. 7 hari. Maka bila 7 hari, dia ingatlah semuanya. Ingat segala-galanya. Maka ikutlah adat. Ini yang kita panggil adat. Dan ini adalah fardu ain. Ini yang kita kena hadam betul-betul. Yang lepas ni saya sebut, yang itu fardu kifayah. Tak faham pun tak berdosa. Yang ni tak faham dosa ni. Yang ni. Yang ni. 1, 2, 3, 4. Masuk 4 tu yang inilah. Ni. Fardu ain. Siapa tak belajar berdosa.
Okey. Masuk pula, yang adat pula ada yang, mari tengok. Lupa ia keduanya. Masya Allah. Dia panggil mutahayyirah mutlaqah. Mutahayyirah mutlaqah. Perempuan yang tercengang. Perempuan yang kebingungan. Perempuan tu bingung, perempuan tu tercengang. Termasuk ulama pun bingung dengan darahnya. Mutahayyirah mutlaqah. Mutlak. Okay. Maksudnya, apa maksud ni? Tak ingat bila, tak ingat berapa hari. Berapa hari pun tak ingat berapa hari. Haid last adat berapa hari? Entah. Bila keluar? Entah. Semua duk entah. Dia panggil mutahayyirah mutlaqah. Ini fardu kifayah. Kifayah. Tak tahu, tak berdosa. Okay. Tapi kalau tahu, bagus. Jadi, soalannya, dia bukan first time. Dia bukan first time. Kemudian, dia juga tak boleh tamyiz. Dia tak boleh tamyiz. Tak boleh tamyiz. Bukan first time. Maknanya kena tengok adat. Dia tak boleh tamyiz tengok adat. Bila tengok adat, kalau dia ingat adat dia okeylah. Tak ingat adat. Tak ingat, tak peduli kat semayang bang, tak ingat mandi bila, jenis orang tak peduli pasal semayang, tak ingat. Maka bila tak ingat, berapa hari haidnya? Datang istiadah ni, dah datang 20 hari dah datang darah ni. Darah duk berterusan dah 20 hari. Berapa hari? Ikut adat lah. Adat macam mana dia lupa? Bila? Lupa, semua lupa. Ini. Okey. Fardu kifayah. Yang kedua pula, dia ingat, apa ya? Baca dulu. Bagi salah satu daripada keduanya. Oh, kat bawah tu ada. Kat bawah ada. Lupa. Nota kaki tu. Ingat waktu haid tetapi tidak ingat kadar. Ingat kadar haid tetapi tidak ingat waktu. Betul lah tu. Cantik. Salah satu daripada keduanya. Okey, jadi maknanya dia ingat bila. Maksudnya hari bulan tu dia ingat. Ingat. Tapi dia tak ingat berapa hari. Entah. 7 hari ke, 10 hari ke, 13 hari. Tak ingat lah. Dia tak ingat. Tapi dia ingat 13 hari bulan. Dia ingat 7 hari bulan. Hari bulan tu dia ingat. Bila tu dia ingat. Tapi berapa hari tu dia tak ingat. Yang ini fardu kifayah juga. Fardu kifayah belajar ya. Ni fardu kifayah untuk belajar. Kalau dah jadi macam ni, dia terlupa tu, kalau dia terlupa dengan sengaja, berdosa. Dan dia kena selesaikan. Bukan fardu kifayah selesaikan. Tak, selesaikan fardu ain. Sebab dah jadi kat dia, kenalah settle kan. Takkan tak nak sembahyang terus. Cuma belajar tu fardu kifayah. Belajar tu fardu kifayah. Jangan salah faham pula. Yang satu lagi, ada satu lagi, satu lagi nak keluar kat mana. Ada satu lagi, sebenarnya sama je ni. Kita sambung lagi. Ada satu lagi, iaitu ingat berapa tu berapa hari. Tak ingat bila. Berapa hari bulan tak ingat. Terbaliklah daripada ni. Terbalik. Tarikh dia lah tak ingat. Tarikh dia tak ingat tapi ingat 7 hari. Ini juga fardu kifayah. Tempoh ingat. Ya, tempoh ingat. Tapi berapa Tarikh hari bulan? Ya, tarikh tak ingat. Fardu kifayah juga. Fardu kifayah ni kita belajar. Tapi kalau orang ni jadi macam ni, settlekan segera. Habis nak sembahyang ke tak nak? Fardu ain. Fardu ain. Dan untuk kita faham sebenarnya ada dekat belakang ni. Boleh tengok carta. Okey, pukul apa dah? Comel. Tengok carta boleh, tengoklah carta. Carta saya ni, carta sendiri buat untuk memudahkan faham. Carta ni carta standard. Tapi kalau standard saja tak boleh faham, tak ada guna. Okey. Agak cik balah. Biasalah tu. Okey. Okey. Saya buka soalan kepada kawan-kawan yang lain. Kalau ada yang nak menanya berkaitan dengan bab ni. Tak ada. Macam biasa. Kalau tak ada, saya ada satu soalan last. Okey.
Ustaz kata tadi lebih daripada 15 hari. Okey, bersamaan dengan 360 jam. Okey, baik. Ustaz, ini selalu sebut 361. Okey, baik. Boleh tak jadi bersambung darah tadi 15 kepada 16, hari ke-15 kepada hari 16, dia bersambung 5 minit je. Even dia bersambung seminit je. Boleh. Ya, boleh jadi. Dan sebab bila kawan-kawan ni, kita dah bisa dengar kata kawan-kawan, oh dia mesti ngam-ngam 360 plus dengan 1 jam, 360 baru jadi. Kalau 360 jam plus okey. 1 minit, dia jadi tak? Jadi juga. Last Dia tu macam je. ni. Jadi juga. Dia yang dimaksudkan, bilakah dia namanya lebih 15 hari? Bila lebih 15 hari, darah datang lebih 15 hari, kan baru istiadah. Kalau darah datang dalam 15 hari, dia tak jadi istiadah. Semua adalah haid. Lebih 15 hari, baru istiadah. Bila dia lebih 15 hari, baru istiadah, baru terbahagi kepada 7 pembahagian ni. Yang kita buat tadi, carta tadi. Kita buat carta tadi. Jadi, jadi maksud lebih itu apa? Lebih 15 hari. Maksud lebih walaupun, melampau ni, walaupun 1 minit. 360 jam 1 minit. Lepas tu berhenti. Maka perempuan ini istihadah. Kembali kepada 7. Sama ada dia ingat, sama ada dia boleh tambis ke tak boleh tambis. Allah 1 minit je pun. Kalau nak detail sampai 1 minit. Sebab tu saya guna sejam. Taklah rasa detail sangat. Sebenarnya bukan 1 jam. 5 minit ke 1 minit sekalipun. Janji lebih. Janji 15 hari penuh. Hari pertama penuh. Hari kedua penuh. Bila besok penuh tu 24 jam. Penuh. Hari kedua penuh. 3 penuh. Hari ke-15 penuh. Maknanya semua tu penuh. Pup, masuk seminit aja yang hari ke-16. Maknanya 360 jam tu penuh 15 hari. Kemudian masuk hari ke-16 seminit. Lepas tu berhenti. Isyaddah. Bila isyaddah macam mana? Kembali kepada tambis. Boleh tambis? Tak boleh tambis. Adat. Alamak, seminit je pun. Kira halal. Tak halal. Haram. Tak halal. Tak adalah haram. Tak halal. Tak boleh. Jadi yang saya sebut sejam tu contoh aja. Sebenarnya dia minit. Kalau nak detail lagi, saat. Melampau tu. Saat pun nak kira. 360 jam, 1 saat. 1 saat. Melampau lah. Okey. Baik. Jadi, sahabat-sahabat pun tak ada yang nak bertanya. Jadi, saya rasa kita berhenti sampai setakat ni saja dahulu pada muka surat 25 bahagian bawah sekali. Dan kalau kata... Apa pula? Bukan, 26 lah senang. Rajah. Asal lah 25 bawah sekali. Tak boleh cakap hari ni. Tak boleh cakap hari. Tak boleh cakap hari. Lepas tu tengok pada gambar raja ni pada muka surat 26. Boleh buat semakkan dulu. Boleh belajar dulu. InsyaAllah pada minggu depan kita akan masuk pada muka surat yang ke-27. Okay? Jadi kita akhiri majlis kita dengan tasbih kafarah dan juga surah Al-Asr. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.